kalau pukul 11 tu dah tengah hari lah kalau ni lah di Semenanjung tu, serius. Lepas tu subuh pun awal kan. Tak terkejar saya buatnya. Sekejap lah saya nak pasang charger. Wonders less for you. Okay, we do it quick supaya hopefully 11.30 habis. Dasar sama je perangai budak. Semua boleh wait. Can you all see my boleh nampak skrin saya? Boleh. Boleh. Ya. Boleh tu. Tak apa, kita fokus ni dulu lepas baru I nak cakap pasal YouTube. Okay, Boleh, so kalau sir. kita tengok soalan 21, thank you. Kalau kita tengok soalan 21, kalau gambar rajah macam ini, dia ada di sieve tube, dia ada macam ada plate ni. Ini adalah plant tissue. You agak ini xylem ke flowworm? Flowworm. Janganlah tengok jawapan, ini adalah flowworm. Sebab apa? Dia ada rongga di tengah. Dia ada rongga di tengah dan ada satu sel dekat tepi dia ni. Ini sel attach. Yang dipanggil companion cell. Sel rakan. I think dalam sekurang menengah dia panggil sel rakan ni kan? Sel rakan I think. Okay. Name the tissue shown in figure 21A. Dia adalah tissue the flowworm. Kalau dia kata component of flowworm, ada dua component of flowworm iaitu Sieve tube. sieve tube, tube penapis, dan satu lagi companion cell. Companion cell. Good. Dua-dua ini akan make up the flowworm. Hence menjawab soalan yang ketiga lah. What is mainly transported via this tissue? Apa yang dia bawa? Kalau flowworm, dia akan bawa sucrose. Okay. Sugar yang dihasilkan dalam plant sejurus selepas fotosintesis, dia akan ditukar kepada sucrose. Sucrose tu adalah mobile form. Dia adalah mobile form of monosaccharide. Glucose tu dia tidak mobile. Sucrose yang mobile. Jadi awak boleh cakap lah sugar boleh, organic substance boleh, sucrose pun boleh, hormon pun boleh. Actually, plant hormon pun dibawa melalui this flowworm lah. Okay, kalau flowworm dia bawa let's say sugar, lagi satu structure plant tissue dipanggil apa yang bawa air? Xylem. Xylem juga bawa air. Lagi satu dia bawa apa selain daripada air? Mineral. Pandai. Okay. Dia juga akan bawa minerals. Kemudian itulah dia. Itu je yang awak perlu tahu. Xylem and flow. Xylem ni kita akan belajar lebih lanjut pada semester 2 Jadi tolong jangan tinggalkan flowworm ini macam ni saja. That's why I cakap semester 1 ni dia adalah basic pada semester 2. Semester 2 kita tak akan belajar dah struktur ni. Kita terus belajar proses. Kalau awak tak faham struktur ni, awak akan memang tak akan faham the proses. Semester 2 all about proses. Semester essay yang saya panggil sebab memang completely essay. How could K, which is sieve tube, you tukar dulu, K ni apa, sieve tube, function efficiently when most of the organelles degenerate upon maturity. Okay, sebelum ini K ni, awal-awal dia adalah satu sel yang ada organelle. Dia ada mitokondria, dia ada nucleus, dia ada rough endoplasmic reticulum and all, everything dia ada lah basically. Tetapi, kalau dia adalah satu organelle yang berisi, yang ada isi, macam mana dia nak bawa air? Susah. Jadi lama kelamaan dia punya sel ini dia akan organelle dia akan hilang, dia akan degenerate sampailah dia membentuk tube cell. Okay, dia akan membentuk satu tube. Tapi dia masih sel. Okay, cuma dia ada modified structure that allows ada ruangan di tengah ini. Okay, tetapi dia masih adalah sel. Bila dia tak ada organelle ini, kalau you tak ada organelle, kalau you tak ada organ, you boleh mati. Jadi, kalau sel ini tidak ada sesuatu yang menolong dia, dia akan mati. Jadi that's why dekat sebelah sel ini akan ada sel yang ada this organelle
yang dipanggil companion cell, dialah yang akan ada mitokondria dan sebagainya. Dialah yang akan supply energy kepada this sieve tube. Dialah yang akan membantu become its companion for the sieve tube cell. Jadi kenapa dia ada? Kenapa dia how can this sieve tube can function efficiently? Because due to the presence of companion cell. Dengan adanya companion cells. Okay, satu markah. Dan apa yang companion cells ni buat? Companion cell dia akan provide energy. Dia akan provide energy kepada K dengan cara apa? Because companion cell ada banyak mitokondria to supply energy kepada K. In fact memang dia ada sangat banyak mitokondria kerana bukan saja companion cell itu memerlukan tenaga untuk diri dia sendiri. Not only it does require energy for itself, but it also required to supply energy for the companion cells. That's why it needs a lot of mitochondria in itself in order to supply the energy untuk orang lain. Ibaratnya kita lah, okay, kalau kita nak membantu orang lain macam saya nak membantu awak faham. Selain daripada saya sendiri kena menuntut ilmu untuk saya faham, saya sendiri kena juga menuntut ilmu untuk awak. Saya kena pandai explain. I have to have a lot of knowledge in order for me to explain it to you. Sama juga macam companion cell. In order untuk dia give to itself, selain daripada to give the energy to itself, it also require dia juga kena bagi orang lain. Tetapi dia kena mantapkanlah diri dia dengan memperbanyakkan mitokondria dia. Okay? Yang B ini sebagi skiman you all check sebab kita dah pass the stage, dah pass perbincangan. And then kalau you tengok soalan 22 ni, duklah ulang benda yang sama. I don't think I should explain it to you again and again. It's just that kalau kita tengok dia dah bagi sel A. Again, dissect gambar rajah. Sel A, dia tak bagi, dia belum bagi lagi water potential. Kalau awak tengok solution Y, solution Z, dia dah bagi ke tidak dia punya water potential? Ada sudah kan. You boleh nampak di sini kan yang garpu tu dia tak ada tulisan lain, dia tak ada SRP. Itu adalah water potential. Now, kita start dulu, kita tengok soalan. Define osmosis in terms of water potential. Again, yang ni saya dah explain dekat soalan atas. I think I should move on. You kena tahu bahawa you have to say adanya water movement of water molecule across selectively permeable membrane ataupun through permeable membrane. Again, daripada mana ke mana, from higher region water potential to lower region of water potential. Again, osmosis dia adalah passive transport. It does not require energy. Itu yang awak kena letak. Okay. Kemudian calculate the water potential in cell A. First again, awak kena letak formula saja satu markah. And then awak letaklah all the values, you akan dapat negatif 0.3 MPa. Kalau saya letak negatif 0.3 saja, tidak ada megapascal, betul ke salah? Salah, kena ada unit. Unit itu penting. Kalau awak letak sini kilopascal, betul ke salah? Salah. Sebab soalan sudah bagi mega. Pandai, because soalan sudah bagi megapascal, because the question has give you megapascals. So you have to use megapascal, you cannot use kilopascal at all. Please Okay, good. Okay, saya explain campur-campur English in BM sebab nak fahamkan konsep, dia faham konsep, settle. Next, you tengok, so now you compare. Kita dah tahu saya lukis di tepi sini lah. Kita dah tahu sel itu punya dia punya water potential 0.3. Now kita ada solution Y. Solution Y. So kita lukis balik, tak apa. It's okay kita lukis balik. Nak belajar kan? Slow-slow tak apa. Kita ada sel. Ni adalah plant cell ke? Ni plant cell ke animal cell? Ya, kemudian. Ni plant cell ke animal cell? Plant cell. Kenapa plant cell? Apa yang membuktikan dia plant cell? Ada cell wall. Kalau awak tak nampak cell wall tu, apa benda yang paling awak nampak? Vacuole. Kau tengok ni. Hang tengok ni. Hang tengok. Ini vacuole ni punyalah gedabak besar
itu adalah menunjukkan kantung air. So dia ada vacuum. So awak kena lukis sel wall di sini. Kita letaklah di sini let's say cell. And then kita tahu dia punya water potential adalah negative 0.3 megapascal. And then solution Y dia punya water potential adalah negative 0.9 megapascal. Whereas solution Z, lukis lagi sekali tak apa. Dia adalah kita ada di cell wall, and then kita tahu dia punya adalah negative 0.3 megapascal, and then kita juga ada di solution 0 megapascal. Now you tengok solution Z, which one is hypertonic? Siapa yang hypertonic kepada siapa? Solution Y ni. Hello. Solution Y ke sel yang hypertonic? Solution Y. Solution Y hypertonic maksudnya dia ada banyak solute ke dia kurang solute? Banyak solute. Solution Y. Banyak solute. Bila banyak solute, water potential dia tinggi ke rendah? Rendah. Rendah lah, sebab itu dia punya ni negatif kan, makin negatif. Jadi air masuk ke air keluar daripada sel? Banyak. Keluar. Air keluar. Gambar radiah pun dah boleh nampak sel itu dia akan plasmolize kan? Keluar. Ya, okey. Kemudian you tengok sel Z, air akan masuk lah basically. You boleh nampak air akan masuk, that's why sel itu akan turgid. State what happens to the cell A when it is immersed in solution Y, blah blah blah, and give reason for your answers. Solution Y akan become, in solution Y, cell become plasmolized. So dah explainkan sayang, kenapa plasmolize tu basically sel membrane itu masih terlekat dekat cell wall. Yang ni saya dah explain. Kenapa dia become plasmolized? Water akan keluarlah kan. Water move out from the cell. Ataupun water, perkataan lain move out ni, saya tak nak guna move out. Kena perkataan? Diffuse apa? Out ke in? Diffuse Out. Diffuse out of the cell. Pandai. Solution Z, cell become turgid. Air masuk. Bila air masuk, dia macam penuh sangat kantung air dia. It pushes all the organelles to the cell wall. Bila dia push the organelles to the cell wall, jadi sel tu akan segah. You know, macam contohlah paling mudah kan, kita macam ni. Let's say kita buat eksperimen di rumah. Awak ambil awak punya, let's say awak letak awak punya sayur dalam ni kan. Awak tak dalam peti ais. Ataupun awak biar je sayur awak, cuba awak biarkan sayur dalam 3 hari. 2 hari lah. Okay, dia kecut. Dia become plasmolized. Actually bila dia kecut sel itu, actually dia kecut air kilang lah. Cuba awak rendam. Ini kita buat sendiri kat rumah. Okay, kalau awak buat nanti awak tunjuk dekat before and after. Cuba awak buat. Okay, awak ambil sayur tu awak rendam dalam air. Awak biar dalam 2 ke 3 jam. Jadi awak rendam pagi, awak tengok tengah hari nanti. Dia kembali segar. Bila kembali segar, inilah yang berlaku. This process happens. Water enter ke dalam cell of the plant cell menyebabkan dia sangat segar. Plant cell itu kembali segar. Dia kembali rangup. Awak gigit tu kerup-kerup. So sebab apa? Kerup-kerup itu maksudnya sel itu sangat segar, rangup. Ini eksperimen yang kita sendiri boleh buat di rumah. Okay? Yang tak perlu lab report lah. Tetapi nanti kita akan tengok dalam minggu 9 macam tu, minggu 8 kita akan buat eksperimen this. Kita akan buat eksperimen ini. Jadi that's why saya sangat-sangat nak awak faham konsep ini sebab kita akan buat eksperimen kentang menggunakan kentang. Di mana awak kena buat dan awak kena buat TikTok from it. Saya nak awak record proses tu guna TikTok, simple sajalah. Just nak tengok awak faham ke tidak konsep water potential ini. Jadi jangan lupa konsep ini. Sangat simple dan awak boleh buat juga di rumah. Konsep dia sama je macam saya suruh awak rendam sayur tadi tapi kita guna kentang lah. Okay, clear. Penat ninya. Clear, sir. Differences between osmosis and active transport based on energy requirement. Osmosis guna energy ke tidak? Tak guna. Tak guna energy. Active guna. Concentration gradient, molecule move down. Concentration gradient. Active transport against concentration gradient. Yang ni saya dah explain just now. So kita pergi dengan soalan terakhir. Ya, soalan terakhir cepat-cepat nak balik. Tak adalah. Kita tengok soalan 25. Figure 2 shows the transport of substance through
using transport protein X. Yes, sir. Okay, dia dah Yes, bagi. so tak balik. Tak ada Woi, laporan kau chat. pahal? Kau tengok ni, dia dah bagi ini adalah sodium. Yang B ini sodium, yang tiga segi tu adalah potassium. So bila kata sodium, potassium, tak lain tak bukan adalah sodium, potassium, pump. Bila kata pump, menggunakan tenaga. Pump, dia use energy. Bila kata use energy, tak lain tak bukan ini adalah active transport. Okay. Differentiate the transport mechanism between protein X and Y. Kalau you tengok X ini adalah active transport. Okay, X ni active transport. Okay, macam mana dia nak tahu dia active transport? Cuba tengok gambar ni. Ada molekul apa tu yang membuktikan dia active transport? Ini. Ada apa? Ada fosfat ni kan? Ya. Fosfat ini dari mana datangnya? Datangnya daripada ATP. Okay. ATP itu dia ada 3. Let's say ni adalah dia punya ADP. Dia ada 3 fosfat. 1, 2, 3. Dia potong yang hujung ni, P ni dia akan letak dekat sini. After that, this release energy lah. Yang ni you boleh tengok YouTube, bisa ada letak dalam video dalam Google Classroom, you boleh tengok. And then you tengoklah differentiate the transport mechanism between protein X and Y. Protein X, the process X does not require energy. Sorry X require energy, ni silap, nanti saya betulkan. X require energy, Y does not require energy. And then X pula molecule move against concentration gradient. Y move down concentration gradient. Sebab Y ni apa? Y ini adalah active ke passive transport? Passive transport. And then kalau X ni involve carrier protein. Kalau Y dia involve channel protein. Nampak ni? Dia masuk je, dia tak dipegang. Kalau carrier, awak boleh nampak ni, dia ada binding site dekat sini. Sini, awak boleh nampak. Ini adalah binding site. Dia pegang, dia duduk sekejap. So dia dipegang, so ini adalah carrier protein. Kalau passive transport, masuk je. Ibaratnya ada telaga di sini, ada telaga di sini. Dia masuk macam tu saja. Tak pun bind sangat lah. Dia bind tapi dia tidak, dia bind loosely. Yang ni bind quite strong lah. Tapi yang ni you fahamkan dia tidak ada carrier lah. Dia macam tu saja. What will happen to the movement and concentration of ions across membrane if X fails to function? Basically, ini topik you akan belajar dalam chapter 10 semester 2. Tak tahu apa hal dia bawa ke depan. Dah jauh lagi kita nak belajar ni. Tetapi basically, pentingnya ialah, sekejap, saya nak padam dulu ke dia, serabut tengok. Pentingnya, kenapa dia kena pump ini? Dia sangat-sangat important sebab bila kita pump 3 sodium dekat atas ini, maksudnya sekarang sodium akan banyak. Sodium punya concentration lagi banyak dekat luar berbanding dekat dalam. And then dalam ini kurang sodium. Dekat luar ni pula dia kurang potassium. Tetapi dalam ini banyak potassium. The differences in concentration ini very important untuk maintain what we call electrical gradient of the plasma membrane. Okay. You akan belajar macam mana ini very important dalam neuron lah, dalam sel neuron. Yang ni kita akan belajar lebih detail dalam chapter 10 later. Cuma kalau you tengok apa kaitan X ini dengan Y, kalau X ini dia tidak pump sodium banyak dekat luar, kalau luar ini tak banyak sodium, boleh tak Y ini function? Y ini, protein Y itu dia boleh function kalau adanya higher concentration of sodium dekat luar, barulah sodium itu boleh masuk ke dalam sel yang ada lower concentration of sodium. Kalau X ini rosak, maksudnya sekarang boleh tak dekat luar ni banyak sodium? Hello? Tidak, sir. Kalau X ini tak function, dia tidak boleh pump keluar sodium, 3 sodium dekat luar. Dekat luar ini boleh tak ada high concentration of sodium?
Tidak. Tidak. Bila tidak boleh, automatik tidak boleh lah Y ini dia nak bawa masuk sodium. Jadi what will happen to the movement and concentration of ion across membrane if protein X fails to function? If X itu rosak, maksudnya sekarang sodium ions cannot be pumped out of the cell ataupun potassium cannot be pumped into the cell. Itu yang pertama. Itu jawapan yang pertama. Faham Ini basic. Bila yang ni rosak, dia tak bolehlah nak pump sodium keluar, dia tak bolehlah nak pump masuk potasium. Itu satu markah. Jadi, apa berlaku? Bila dia tidak boleh pump, maksudnya sekarang sodium itu bila dia tak boleh nak pump, kalau ada pump sodium banyak dekat luar. Tetapi bila sodium tak dipump, sodium itu daripada dalam sel kan. Jadi, kalau sodium itu berada di dalam sel, tak ada sesiapa boleh bawa dia keluar. Jadi dia banyak ke sikit di dalam sel? Banyak. 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 Faham tak apa yang saya cuba sampaikan? Faham, sir. Faham Faham. Jadi bila sodium itu tidak boleh dibawa keluar, maksudnya dia terbaliklah, dalam ini yang akan banyak, inside ni yang banyak sodium. Inside akan ada high sodium concentration. Dekat luar pula akan ada low concentration of sodium. Okey, maksudnya sekarang pada masa yang sama, potasium pula dia tak boleh nak dibawa masuk. Jadi bila potasium tak boleh nak dibawa masuk, maksudnya sekarang potasium tu banyak dekat luar ke banyak dekat dalam? Banyak dekat luar. Banyak dekat luar. Jadi yang ni silap Maksudnya sekarang sodium concentration is higher inside the cell ataupun potassium concentration is higher outside the cell. Inilah efek dia Satu markah. Nanti sebetulkan. Disebabkan sodium cannot be pumped out of the cell, sodium tidak boleh dibawa keluar daripada sel, dia berkumpul di dalam sel. Bila dia berkumpul di dalam sel, maksudnya dia punya concentration tu banyaklah dalam sel. Sepatutnya dia banyak dekat luar, adanya pump ini. Tapi bila pump itu rosak, dia banyak dekat dalam sel. Faham? Faham, sir. Ibaratnya rumah masuk banjir. Hari tu last 2 years semasa masuk banjir. Bila banyak masuk banjir, air banyak dalam rumah. Okey, air bertakung dekat ruang tamu. Bila air bertakung, air banyak kat ruang tamu lah. Tetapi ada family saya guna pump air. Pump air itu keluar daripada rumah. Maksudnya sekarang, kalaulah dengan adanya pump, air itu dibawa keluar, dekat luar itu lagi banyak air berbanding dekat dalam ruang tamu itu. Tapi kalau tidak ada pump air, nak pump air itu keluar, air itu berkumpul je kan dalam rumah. Maksudnya concentration of water tu masih banyak di dalam rumah. That's why kena pump supaya kita nak buang. We want to take out all the sodium keluar and bawa masuk potassium. Okay? Clear ya? Faham, sir. Yes, sir. Wah, okay. Settle. Alright, settle untuk discussion. As I promise kita nak habis awal hari ni. Sukalah tu. Okay, kita nak habis awal hari ni. It's just that, mari saya nak teruskan dengan UPS. Sekejap sayang. Sebelum UPS, inilah saya nak cakap pasal lab dulu. Semua boleh nampak kan saya punya Google Drive ini? Boleh, sir. Boleh. Okey, yang ni adalah eksperimen yang saya cakap tu semalam. Saya tanya, masing-masing rumah ada tak sanitizer yang alkohol liquid tu? Bukan sebab apa, sebab kita kalau ada kat rumah, saya nak minta awak buat eksperimen ni. Yang ni saya akan hantar dekat, saya akan upload saya akan bagi dekat WhatsApp ataupun saya akan letak dekat Google Drive, Google Classroom supaya awak tengok. Yang ni saya tak wajibkan, tetapi kalau awak buat, awak boleh tunjuk dekat saya sebab ini untuk for fun saja. Memang sangat-sangat mudah lah. Pendek saja dia punya ni. Nampak panjang kan? Tapi basically awak kena apa? Awak kena kopek buah tu, awak kena tumbuk, awak blender ataupun tumbuk lah. Dan awak tumbuk, lepas tu awak letak sup sikit. Awak kena letak sikit liquid detergent, campur, jangan sampai berbuih.
Lepas tu awak letak dalam kontainer, lepas tu awak letak alkohol. Lepas tu nanti memang DNA tu akan keluar. Nanti saya akan bagi video ni untuk tunjuk. Memang sangat-sangat mudah, sangat-sangat menarik. Untuk mereka yang ada alkohol, yang macam nak cuba buat, nak dapatkan alkohol sanitizer bukan alkohol Boleh, pure ke, sir. vodka ke, apa ni, tuak ke, tidak dia kena jernih. Alkohol tu kena clear, supaya awak boleh buat. Nanti awak tengok awak akan nampak nanti akan ada macam lendir, macam air liur tau. Itu adalah DNA yang awak boleh buat sendiri kat rumah. Yang ni saya tak wajibkan, tetapi kalau awak buat, awak boleh buat dan tunjuk dekat saya bila-bila free lah. Sebab macam ni, sebenarnya saya tak nak, kalau boleh, saya memang nak make sure kelas kita ni happy, fun, buat eksperimen, menunjukkan bahawa actually benda tu ada around us kan. Tetapi sebabkan saya faham ada kekangan-kekangan lain macam nak mendapatkan bahan, internetnya lagi itu susah cakap lah kan. Jadi saya tak nak wajibkan lah untuk this one ni. Siapa yang ada buat, yang teringin nak buat, yang nak cuba buat, sila buat. Sebab dia sangat menarik. You akan nampak actually, kita ni bukanlah nak belajar je kan. Kita actually nak buat benda yang lain lah. Mari kita tengok contoh video ni. Okay. Ni je bahan-bahan dia. Guna tomato boleh, guna betik boleh, pisang boleh, guna garam, tu blender. Yang ni yang awak akan buat nanti sebiji macam ni untuk lab test. Ni awak akan nampak ada macam hingus-hingus di situ. Hingus-hingus tu lah. Awak akan nampak ni hingus ni. Macam air liur tu, itu adalah DNA memang sangat menarik. Tapi DNA tu masih ada histone semualah. Tapi itu adalah DNA dia sebab dia naik ke atas. Nanti awak boleh buat, memang sangat-sangat simple. Cuma nak mendapatkan alkohol tu lah. Yang ni saya tak wajibkan lah. It's just that kalau awak nak buat, awak buat. Nanti awak hantar dekat saya lah. Kita boleh tengok sama-sama dalam grup kelas. Okay. Tetapi eksperimen yang wajib ni adalah eksperimen this one. Eksperimen 3 kita nak gunakan kentang. Yang ni saya akan hantar list bahan yang diperlukan. Antaranya adalah injection, picagari tu. Awak memang kena cuba dapatkan lah. Tapi saya akan hantar awal supaya awak boleh order dekat Shopee ke, you know. Dia murah saja. Awak boleh dapatkan dekat farmasi pun boleh kalau dekat dengan farmasi. Sebagai masa untuk awak sediakan sebab kita yang ni yang saya akan nilai awak untuk praktikal. Amali, kita dah bagi tahu Amali tu ada 25%, 10% lab report, 15% untuk awak punya praktikal, 10% praktikal, 15% lab report. Yang ni masih dalam pembetulan lah. Nanti kita akan bagilah bila saya dah dapat yang original. Yang ni kita fokus later lah. Just that untuk eksperimen ni awak boleh buat. Eksperimen yang DNA tadi awak boleh buat lah. Memang sangat-sangat simple. Okay, saya pun nak buat nanti. Tapi awak boleh buat dulu Boleh siapa yang nak buat? Menarik. Actually sangat menarik. Okay. Boleh, sir. Boleh. Okay. Saya nak stop presenting. Saya nak cakap pasal UPS pula. Okay, semua boleh nampak saya ya? Boleh, sir. Boleh, sir. Apa yang aku? Melihat, sir. Ya. Okay, sebelum kita nak cakap ni, semua tolong subscribe channel YouTube saya. Sebab tadi kalau awak perasan, saya sudah upload lecture chapter 3 dekat YouTube. So boleh nanti awak tengok sekarang ataupun esok. Chapter 3 ni cell division sudah letak dekat sana. Nanti awak boleh tengok lah. Awak nak tengok Google Drive boleh, Google GC boleh, nak tengok YouTube pun boleh. Cuma dekat YouTube saya tak letak video yang saya download dari YouTube, nanti kena copyright. Tetapi awak boleh tengok video yang saya upload tu dekat Google Classroom. Tak besar pun size dia. Okay. Cuma video dekat YouTube ni adalah video lecture dan discussion. Saya pun baru letak video discussion minggu lepas dekat dalam YouTube. Baru je saya tengah letak ni sebenarnya. So, nanti you all boleh tengok dekat my channel. Dekat playlist tu saya dah buat playlist cantik-cantik. Awak boleh tengok dari situ sahajalah.
Okay, memang saya dah susun elok-elok. Kemudian tolong subscribe my channel bagi mereka yang ada mempunyai masalah. Dan untuk saya pun awak punya lecturer, so awak kenalah subscribe. Bukan saya nak buat apa pun, just nak supaya awak tahulah bahawa saya selain daripada dekat Google Classroom, saya juga memang akan letak dekat YouTube for you to know. Saya cuba nak memudahkan urusan pelajar saya, nak meringankan beban yang mereka yang ada masalah internet dan sebagainya. Saya baru tahu bahawa kalau letak Google Classroom ni lambat sangat dia nak loading kan. So saya ambil inisiatif, saya buat YouTube account untuk awak lah. Memang everything I do for you. So boleh subscribe and see lah. Okay, untuk yang today's punya video discussion, dia memerlukan masa untuk proses. Kalau ada masa, maybe esok ataupun saya akan cuba sebab mungkin lah untuk upload. Asal sebab rumah saya tak ada internet, so saya kena pergi college baru dapat. Tapi tak apa, saya akan usahakan supaya kita tak ketinggalan. Okay. Dan saya takut terlupa, saya akan cakap benda yang penting. Esok boleh tengok video chapter 3 dan buat past year question. Nanti kadang sebalik rumah saya akan tengok soalan mana yang awak kena buat untuk past year, lepas tu baru awak boleh buat past year terus. Jangan tangguh sampai hujung minggu memang awak nak buat hujung minggu boleh. Tapi make sure awak betul-betul belajar lah, awak betul-betul dapat. Jangan awak tangguh lepas tu awak buat kerja bio ni kelang kabut, memang tak akan dapat. Itu saya garanti. Awak memang tak akan dapat kalau awak buat bio ni kelang kabut. Tak boleh Okay. Kemudian untuk tolong tu saya dah pesan pagi tadi kan, jangan tak buat kerja saya dan sebagainya. So I have pesan tu, I tak akan ulang. Tapi I akan ulang kalau saya tahulah ada yang tak buat. Quizzes pun nanti saya akan sediakan, saya akan bagi link terus untuk quizzes. Saya tak buka lagi kerana saya set up. Dan untuk minggu hadapan maklum kita punya UPS, kita punya penilaian, kita ada beberapa aspek penilaian. Yang pertama adalah PSPM tu 40%. Kemudian selain daripada itu kita akan ada lab test. Lab test tu nanti kita akan fokus lain 25%. Cuma kali ini kita ada UPS. UPS itu ada terbagi kepada 3, which is UPS 1, UPS 2, UPS 3. UPS 1 bakal dijalankan pada minggu ke-6. Sekarang ni kita minggu ke-4. Okay, minggu ke-4. Minggu depan, minggu 5, minggu 6 kita akan buat. Tetapi memang unit bio akan sediakan pra-UPS. Bila pra-UPS, minggu 5 kita nak tengok test run. Boleh tak awak buat? Adakah masalah, ada apa-apa masalah internet ke? Nanti kita akan buat daripada situ. Markah tidak diambil, tetapi penting untuk saya tengok awak punya tahap. Boleh dapat ke tidak? Sebab UPS soalan dia agak direct. Tetapi walaupun direct, tak semua full mark. Okay, itu adalah benda yang fakta lah. Okay, pantang UPS saya untuk kelas saya. UPS ni awak guna Google Form. Kalau awak guna Google Form, memang awak boleh berbincang. Sejujurnya saya memang tak kisah kalau awak nak berbincang. Because bagi saya berbincang itu adalah salah satu cara untuk belajar. Okay. Tetapi kalau awak sendiri, bagusnya UPS itu adalah bila awak tak berbincang, awak tahu itu adalah effort awak. Awak, as I said, bila awak tahu itu adalah effort awak tahu yang kalau saya tak dapat, I really don't get it. So I need to work harder, I need to study more. But if you discuss, the problem with discussion is that somehow it tells you lie. You know, dia memberitahu awak penipuan. Awak dapat full mark, awak rasa, oh, UPS aku full mark, so aku dah pandai. Tidak. Padahal you dapat tu because you berbincang. Okay, bila macam tu, masalah dia ialah awak tidak tahu, awak tidak bagi tahu diri awak yang awak masih tidak dapat, awak masih lemah lah. Saya cakap awak masih lemah dan awak masih perlu banyak perbaiki. That's why for my previous classes, I memang kata kalau you tak discuss then bagus. But if you discuss, I still tak menjadi masalah. Cuma kalau awak discuss tetapi awak tahu yang awak masih lemah dan awak do something about it, tak apa. Tetapi kebanyakan dia dah discuss, dia dapat markah, that's it. Itu memang student. Itu adalah lumrah student. Jadi terpulang kepada awak macam mana, tetapi awak duduk rumah pun saya tak rasa awak ada masa untuk discuss. Okay. So itu adalah UPS. Pantang saya yang pertama, you boleh discuss, you tak nak discuss lagi bagus. Pantang saya yang kedua ialah untuk UPS saya memang akan letak target. Kalau saya nak 8/10, awak kena dapatkan 10/10. Itu saya lah. Okay. Sebab
saya akan memastikan pelajar-pelajar saya ada PB, markah penilaian berterusan yang tinggi. Saya akan memang always target 55/100. 55/60 itu adalah PB yang paling rendah. Saya memang akan push awak sampai awak dapat 55. UPS itu dalam 60% itu 20% UPS. Banyak sangat banyak. Ibarat satu soalan ni saya beritahu satu soalan UPS tu awak belajar 3 hari berturut straight. You tak rehat tak apa, awak belajar hanya untuk mendapatkan satu soalan yang betul. Itu UPS. Barakahnya, ibaratnya. Ni saya beritahu betul. Okay, that's why awak kena buat betul-betul, awak kena study betul-betul untuk UPS. Sebab kalau awak dapat markah yang rendah, dia akan tarik awak punya PB ke bawah. Jadi awak tak dapat markah PB yang cantik, susah awak nak dapat A. The only time yang saya boleh bantu adalah ketika assignment, ketika lab practical test. UPS saya tak boleh bantu. Sebab awak sendiri yang jawab, saya tak boleh counting. Tetapi apa yang saya boleh bantu ialah saya akan bagi latihan. Next week saya akan sediakan Google Form. Saya akan buat quizzes satu lagi set untuk revision UPS. Memang saya akan sediakan. Untuk awak biasakan saja UPS. UPS pula soalan chapter 1 sampai chapter 3. That's why kita kena habiskan chapter 3 sebelum minggu depan sebab kita nak jawab UPS chapter 1 sampai chapter 3. Poster saya akan bagi. Kemudian, jadi UPS ini sangat penting. As I said, satu question ibarat 3 ke 4 hari awak belajar tanpa henti untuk mendapatkan jawapan soalan itu. Jadi that's why awak sangat-sangat penting untuk awak score UPS. Dan saya kalau next week UPS saya bagi tahu siap-siap. Minggu depan 10 soalan UPS, 10 soalan sahaja. Saya wajibkan semua dapat 9/10 tu paling rendah. Bawah 9/10 saya akan bagi kerja bagi sebab saya akan bagi kerja sebab saya rasa awak masih memerlukan bantuan. Dapat 9 okey, bawah 9/10 saya akan cari. Sebab saya akan tengok live nanti. Awak jawab, saya akan tengok live. Okay? 10/10 lagi bagus. Saya nak awak dapat full mark. Tolong dapat full mark. Memang boleh. Serius boleh. Nanti awak akan tengok actually boleh je sebenarnya dapat full mark. Okay. Yang kedua. Yang ketiga, pantang saya ialah saya cukup pantang UPS tu walaupun 10 soalan, kita buka 30 minit, awak hantar cepat. Saya memang akan cari awak kalau awak hantar cepat. Hantar cepat tu apa? 10 minit tu cepat bagi saya. Tak boleh. Student saya sem lepas, kalau 30 minit dia orang tahu siapa yang hantar 20 minit, dah hantar 15 minit ke bawah, saya akan cari. Saya akan mention dekat grup. Kenapa awak hantar awal, awak kena justify. Lagi-lagi hantar awal tak dapat full mark. Lagi saya mengamuk. Saya memang mengamuk. UPS ni memang time saya akan mengamuk. Awak hantar awal, awak tak semak, memang awak kena dengan saya. Saya cari awak. Memang saya cari. Itu janji saya. Kenapa saya haramkan awak hantar awal? Sebab saya nak awak check satu-satu. Kelas saya 3 kali awak check. You check 3 times of the question. You check, you baca jawapan, you baca soalan, you tengok gambar rajah. Itu adalah semak. 3 kali awak check. Memang mustahil 10 minit awak boleh hantar. Kalau awak 3 kali check. Kalau awak dah pandai tak apa. Tapi saya tak suka juga macam tu. Saya tak suka student yang pandai, yakin, confident sangat, terus hantar. Tak dapat full mark, yes, bagus. Tapi exam memang itu yang terlaut. Saya ada pengalaman student yang sangat cemerlang, 10A+ ke berapa? 10A+. Okay, ni saya ceritalah bukan nak burukkan. Ni saya tak mention nama, tapi saya nak bagi tahu yakin bahawa dia akan dapat A ketika PSPM. So apa dia buat? Kerja saya dia tak buat. Quizzes saya dia tak buat. UPS hantar awal. Assignment, nanti kita akan ada assignment buat cacah merba. You tahu? Saya akan bagi markah tinggi kalau awak layak. For me, these students, walaupun you pandai, you tak layak. You belagak, you kerek dengan I. Bahasa sebenarnya, KL orang cakap apa? You kerek. Kerek tu you belagak. You belagak dengan saya. So, saya akan tanda ikut skema lah. Saya strict. Bukanlah strict. Saya ikut apa yang diberikan. So, saya tanda, I tengok, okay, budak ni actually tak layak pun dapat full mark. So, saya bagi je lah markah macam sekian. PB dia agak rendah lah.
52, 53 macam tu. Satu lagi, masa dia datang antara apa yang dia buat, dia cabar saja. Ketika lab practical test, nanti SEM 2 kita akan ada, ketika practical test dia datang tanpa pakai lab coat. Wow gitu. Melampau datang tanpa lab coat. Padahal kita tengah lab test ni. Dalam rubrik ada, dalam saya punya penilaian ni memang ada pelajar macam disiplin ke apalah, saya tak ingat. Tapi memang ada. Jadi saya tolak markah di situ. So saya tolak markah, saya penalize di situ. And then again dia punya lab report pun hauk sebab dia sedih tu pandai sangat kan, dia tak study. Memang out. Eventually SEM 2 dia tak dapat A pun. SEM 1 dia 4 flat. SEM 2 dia tak dapat 4 flat. Sebab subjek apa? Biology. Attitude dia dengan saya, dia tak nak dengar cakap saya. Bukan saya hukum dia, tidak. Saya tadi ikut apa yang patut. Eventually dia belagak sangat, tak dapat A. Now pointer dia drop ke 3.8 like that. You know? Itu yang berlaku dengan saya. So bila saya kata jangan hantar awal, jangan hantar awal. You semak, you be humble. Yang saya nak beritahu sekarang adalah be humble. Kita ni belajar, saya pun belajar, kita kena humble dalam bahasa Melayu apa? Merendah diri. Kita kena merendah diri, kita kena sedar diri kita. Kita ni masa lemah. Apalah salahnya dengan jawab UPS tu, kita tengok satu-satu. Semak. Okey ni. Baru awak yakinnya hantar. Okay, UPS 1 memang awak akan nervous lebih lama awak akan biasa. Tapi macam mana awak nak kurangkan nervous? Awak buat latihan saja, awak revise, you do revision. After that kita akan banyak buat latihan sama-sama. Saya akan bantu awak, menyediakan awak. Barulah awak jawab UPS. Dan awak akan puas hati bila awak tahu awak dapat 10/10. Memang awak akan puas hati. 10/10 awak dah belajar 40 hari straight. Awak dah boleh dapat. Tak dah boleh dapat A. Tapi at least membantu awak untuk dapat A. Itu pantangan yang ketiga, jangan hantar awal. Yang keempat, jangan tak semak. Okay, tolong semak. Serius semak. Saya akan panggil yang hantar awal dan tak semak. Hantar awal dapat 8/10. Lagi saya mengamuk. Memang saya akan marah dalam grup semua orang tu saya akan marah. Saya akan mention. Saya punya janji itu yang saya buat dulu. Okay. Tapi dalam berkenaan awak akan tahu bahawa apa yang saya buat ni memang macam ekstrim tapi awak akan tahu ia adalah untuk awak. Dalam awak akan biasa, awak akan tahu oh betul lah saya cakap. Sekarang memang awak tak nampak relevan dia. Tapi dalam awak akan nampak kalau hantar awal tak semak, salah, dah rugi, dah tak dapat A, susah. Dan yang kelima, masa UPS tu saya tengok live awak hantar awal, saya tahu siapa hantar awal sebab kita ada live sheet di situ. Kita memang akan tengok siapa yang akan hantar awal. Dan usually memang kelas saya yang paling last sekali hantar. Sebab saya memang dah kata jangan hantar awal. Dan sekali hantar memang akan put 10, 10, 10, 9, 9, 10, 10, 10. Semua akan banyak full mark lah. Dan itu yang saya nak. Sebab saya nak semua dapat cemerlang. Sebab ini adalah markah PB awak. Yang saya tak boleh bantu. Yang saya boleh bantu adalah menyediakan awak, mengingatkan awak adab-adab menjawab soalan, mendisiplinkan awak supaya awak tidak melakukan kesalahan yang kecil dan mengarut ni. Saya tak boleh terima kesalahan mengarut ni. Hantar awal tak dapat full mark. Sebab careless, lagak sangat, tak sabar. Tak boleh. Benda tu saya tak nak. Saya sendiri tak macam tu. Okay, so tolong ingat 5 pesan ini. Saya tak nak ulang minggu hadapan. Saya akan ulang, saya akan bagi teks saja. Saya tak akan record lah macam ni. It's just that saya bagi tahu awal supaya awak tahu what you are dealing with. You are dealing with saya disiplin I'm very disciplined. So saya akan pastikan itu. Okay? But preparation awak jangan risau. Saya akan sediakan quizzes lagi. Quizzes tu awak buat untuk revision. Kemudian pasal quizzes juga. Ada yang kata boleh tak buat banyak kali? Boleh. Awak buatlah 10 kali ke 20 kali ke selagi quizzes itu tidak habis deadline, memang awak boleh buat. Untuk quizzes saya kali ni saya akan buat deadline kalau kelas hari Isnin, quizzes hari saya buka hari Isnin, deadline dia adalah Isnin minggu hadapannya. 8 pagi tu saya buat deadline. Sebab ibaratnya itulah kerja saya. So siapa yang tak buat, saya tengok di situ, okey budak ni tak buat, saya tanda dia tidak hadir lah. Saya tak tunjuk awak punya attendance di sini, tapi saya ada di tepi ada dekat saya punya file. You tak buat, saya memang kata tak hadir. Saya diam-diam saja. Cukup time, kalau awak 3 kali tak hadir, rumah awak akan dihantar surat kuning amaran daripada college. Amaran tidak datang kelas.
Amaran pertama. Amaran kedua lagi. Amaran ketiga, awak kena key out daripada matrix, awak tak boleh masuk matrix dah. Habis masa depan awak. Itu attendance. Awak jangan bermain. Bila saya kata awak buat, awak buat. Kalau saya kata saya check, saya memang check. Siapa yang kena PM dengan saya, awak tahu. Saya memang PM. Kenapa awak tak buat? Kenapa awak buat separuh je ke? Kenapa memang saya akan PM? Saya memang check. Dalam jam saya memang check. Saya memang akan attack. Taklah attack, saya akan PM je lah nak tanya kenapa. Tapi again ingat kalau saya buka quizzes hari ni, Isnin minggu depan 8 pagi saya tutup. So siapa tak buat, itu awak punya masalah. Saya bagi seminggu. Kerja saya semua saya bagi seminggu. By right boleh buat. Okay, saya tak minta saya bagi ajar hari ni, esok saya minta tutorial. Boleh saya buat macam tu. Saya nak tukar, let's say Isnin saya buat lecture, tutup, and then tengah hari saya buat lab. Selasa saya buat perbincangan tutorial. Boleh? Saya boleh buat. Saya serius boleh buat. Awak buatlah sehari ni, berpulunlah awak buat bio, esok kita terus bincang. Lepas tu, minggu depan awak tak fikir dah bio. Dan tempoh Rabu, Khamis, Jumaat awak tak fikir bio. Saya boleh buat macam tu, tapi saya tak kejam macam tu. Sebab nanti awak stres, saya tak nak buat macam tu. Tapi saya boleh buat, cuma jangan sampai saya buat macam tu lah. So tolong buat kerja saya, quizzes pun tolong siapkan. If I say hari Sabtu hari nak buat, you buat lah. Asalkan pukul 12 malam saya akan check. Siapa kita buat, saya akan PM lah. Pagi ni saya akan, kerana saya akan check siapa. Sebab ni saya agak kelang kabut sikit. Sakit perut dan sebagainya. Okay, enough pasal quizzes, UPS, kerja. Yang penting saya pentingkan UPS tu lah. And again, eksperimen itu siapa yang nak buat, boleh buat lah. Boleh buat dan memang saya sarankan kalau ada bahan boleh buat. Sebab saya tak nak awak stres fikir nak buat tutorial lah, awak pasti je tak. Okay, saya nak have fun juga. Eksperimen yang mudah. Transport membrane tu, you biar awak punya kobis ke, awak biarlah awak punya daun bawang ke. Paling senang yang saya selalu buat adalah salad. Lettuce tu, kalau awak ada salad tu, cuba awak biar dekat luar jap, dia kering. Lepas tu awak rendam air, awak akan tengok dia punya crunchy tu, punyalah. Kenapa boleh crunchy? Sebab adanya diffusion of water via osmosis tu. Ya, air itu adalah hypotonic. Dalam sel itu adalah hypotonic. So dia masuk dalam tu, that's why segar. As simple as that eksperimen yang awak boleh buat. Dan eksperimen ini dia leceh sikit lah sebab ada alkohol. But if you have alcohol, you boleh buat. Nanti saya akan upload dekat GC lah dia punya procedures supaya awak boleh buat. Kalau awak nak buat. Dan kalau awak buat, boleh share dengan kawan-kawan dalam group. So tolong, I hope dalam setiap wakil kelas adalah buat. Supaya kita boleh belajar sama-sama lah. And I wanna know your excitement, keseronokan dalam buat biologi ni lah. Sebab kita tak ada dalam lab kan. Bila dalam lab tu kita boleh buat macam-macam lagi seronok. Saya suka dalam lab sebenarnya. Tapi sebab kita di rumah, tapi tak apalah, kekangan-kekangan itu kita tak boleh nak buat apa. Tapi next time insyaAllah kita akan jumpa lah. So yang tu don't worry lah. Okay. Saya nak tutup recording sekejap.